Salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Saudara-saudara sekalian, ada satu spekulasi yang bermain begitu kencang di dalam media sosial dan juga di pemikiran penganalisis dan para pemerhati politik. Pertama, adakah Tengku Zafrul akan diterima oleh PKR? Karena sekarang ini UMNO begitu lantang menyuarakan tentang hal ini. Mereka menganggap kalau PKR menerima Zafrul, ini akan merosakkan setia kawan antara parti PKR dan juga UMNO Barisan Nasional. Kalau itu berlaku silap-silap hari bulan, bencana besar mungkin akan boleh berlaku. Yang dimaksudkan bencana besar itu ialah kemungkinan berlakunya keretakan dalam parti kerajaan perpaduan ini. Maka mungkinkah akan berlaku rombakan besar-besaran kerajaan dan akan ada jajaran baharu dalam kerajaan. Sama ada Barisan Nasional akan bekerja sama dengan Perikatan Nasional sekali lagi. Inilah menjadi persoalan besar dalam dunia politik sekarang apabila budaya lompat-lompat ini berlaku. Lompat partilah yang kita maksudkan. Tengku Zafrul boleh dianggap sebagai katak lompat parti. Walaupun dia mau menyertai PKR yang masih di dalam satu keluarga kerajaan Madani, ini ada juga dianggap sebagai lompat parti. Dan lebih menerukkan keadaan lagi ialah mereka boleh dianggap adik-beradik dalam kerajaan perpaduan Madani. Itulah sebabnya terfikir sekarang, adakah PKR akan menolak permohonan Tengku Zafrul? Sebelum kita teruskan ulasan ini, jangan lupa kamu pun bagi komen kamu. Kamu setujukah kalau PKR tolak Tengku Zafrul? Kalau Tengku Zafrul ditolak, apa yang akan jadi? Nanti saya akan ulas tentang hal itu. Baiklah saudara-saudara sekalian, hari ini saya nak kongsi dengan Anda semua satu produk yang terbaik yang ada dalam hidup saya. Produk ini adalah produk yang terbaik yang ada di pasaran, bukan saja di Malaysia, di seluruh dunia. Baiklah, pendek cerita. Produk ini bukan obat, produk ini ialah produk yang membantu imun badan kita meningkat sehingga 200% dan mengajar imun badan kita yang bodoh supaya tidak menyerang tubuh badan kita sendiri. Dia lebih kepada mendidik imun badan kita. Secara kesimpulannya atau ringkasnya, kita sakit karena imun badan kita yang lemah. Kita sembuh pun kerana imun badan kita yang stabil dan kuat. Jangan lepaskan peluang dapatkan produk ini. Jangan terlalu bergantung dengan ubat. Siapa yang dah boring sangat makan ubat, balik-balik temu janji, cepat ikhtiarkan dapatkan produk ini. Karena saya pun sama macam kamu. Ini adalah ubat kolesterol saya dulu. Boring lah kan makan obat ya kerja. Akhirnya saya dapat ini dan hari ini saya berjaya mengawal kolesterol saya. Bila lagi kamu dapatkan hubungi saya di nomor ini untuk mendapatkan nasihat dan juga bantuan seterusnya. Bukan saja kolesterol, baru sebentar tadi ada orang dalam channel saya yang kena gout, kencing manis. Dia pun tanya tentang hal yang sama. Siapa yang ada masalah penyakit macam-macam lagi, tanya saja kalau mau PM saya. Oke, kita teruskanlah. Cerita politik. Tapi janganlah kamu marah pula, kamu kata aku jual ubat lah pula. Taklah, kita bantu-bantu ataupun orang kata sokong menyokonglah rezeki orang kan. Bila lagi kalau bukan kita siapa lagi? Macam itulah kan. Jangan kita ada rasa dengki. Kita mesti sokong antara satu dengan lain sambil kita cerita politik. Oke, cerita tentang politik Malaysia sekarang yang paling menyedihkan ialah apabila Tengku Zafrul buat hal lagi. Kita kata Tengku Zafrul buat hal lagi. Kenapa? Di saat PKR di dalam keadaan masih goncang gara-gara pemilihan PKR baru-baru ini yang telah menyebabkan Rafizi Ramli letak jawatan sebagai menteri dan akhirnya beliau tidak lagi bersama di dalam kepimpinan Anwar Ibrahim walaupun dia cuti sekarang. Ini pula tambah lagi lah pula apabila
Tengku Zafrul mau masuk lagi PKR. Goncang lebih lagi lah PKR, bukan sekadar dari satu sudut mungkin akan membuatkan PKR lebih kuat lah, tapi dari satu sudut menggoncang lagi PKR dan pastilah memberikan masalah baru kepada PKR. Masalahnya itu ialah adakah PKR akan terima? Kalau dia terima, nanti kena hantam lagi oleh rakan sahabat mereka UMNO. Sekarang pun UMNO dah bising yang bukan calang-calang. Akmal Saleh kata dia patut letak jawatan sebagai menteri. Kamu setujukah Zafrul perlu letak jawatan? Kalau dia letak jawatan sebagai menteri, lagilah hancurlah kabinet Anwar Ibrahim lagi. Itu masalah dia. Sekarang ini, kalau dia terima, PKR terima Zafrul, UMNO mungkin akan lebih sakit hati dan mungkinkah mereka akan tarik sokongan kepada Anwar Ibrahim. Kalau itu berlaku, goncang lagi lah Malaysia. Tapi kalau tak diterima Tengku Zafrul nak pergi mana? Itulah yang akan saya ulas kejap lagi di video yang akan datang. Video akan datang kita akan ulas kalau Zafrul ditolak oleh PKR, dia pergi kemana? Dan apakah PKR akan terima Tengku Zafrul? Ada menyatakan bahawa mungkin PKR akan tolak. Karena untuk menjaga adab dan setia kawan antara parti PKR dan juga parti UMNO. Terkini yang kita terkejut ialah apabila salah seorang kepimpinan di Kedah, UMNO Kedah menyatakan Tengku Zafrul seperti seorang pengkhianat. Tengku Zafrul seperti seorang pengkhianat yang menikam belakang kepimpinan UMNO, menikam belakang penyokong-penyokong UMNO yang mengangkat beliau. Cukup marah jugalah pemimpin UMNO di Kedah ini apabila dia kata UMNO bukan untuk pengkhianat mencari tempat batu loncatan berjaya. Lepas dah berjaya keluar pula, kata beliau. Entahlah apa pendapat anda semua. Okeylah, jadi apa pendapat kamu? Adakah Tengku Zafrul akan diterima oleh PKR atau ditolak oleh PKR? Mana satu yang betul? Kamu sudah dengar hujah saya. Sekarang kamu tolong tulis dalam ruangan komen. Tolong anda tinggalkan komen pada pendapat anda. Patutkah PKR menerima Tengku Zafrul atau biarkan saja Tengku Zafrul dengan labu-labunya? Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda. Dan bagi mereka yang ada masalah kesehatan, apapun jenis masalah kesehatan anda, hubungi nombor yang tertera di sini. Dapatkan produk ini segera. Orang kata jangan tunggu sampai terlambat, barulah menyesal. Okey, nilai uang anda itu berbaloi untuk kesehatan anda. Kita jumpa lagi. Bye-bye. Salam sejahtera. Terima kasih karena bersama dengan saya di Nazilin Unity Channel. Selamat pagi, salam sejahtera. Selamat menyambut Hari Keamatan kepada semua warga yang ada di Sabah. Selamat menyambut Hari Cuti-Cuti Lebaran bagi rakan-rakan yang ada di Semenanjung. Baik, pagi ini kita nak cerita tentang Zafrul yang telah pun meninggalkan UMNO dan berhasrat mahu masuk PKR. Ada banyaklah spekulasi yang disebut-sebut kenapa Zafrul mahu meninggalkan parti UMNO dan menyertai PKR. Antara sebab yang dinyatakan oleh Zafrul kerana keserasian dan juga kesesuaian. Tapi ada yang menuduh, mereka kata Tengku Zafrul mahu menyertai PKR kerana nak jawatan. Beliau mungkin mahu menjadi Menteri Besar Selangor, nak menjadi menteri menggantikan Rafizi Ramli. Mana satu yang betul dan tepat? Terpulanglah pada pengamatan anda semua. Ada banyak yang kata Zafrul sahaja yang mungkin boleh bersaing dengan Rafizi Ramli. Tetapi ada juga kata Zafrul pun tak boleh saingi Rafizi Ramli. Mana satu yang tepat, andalah yang tentukan sendiri. Hari ini kita dikejutkan dengan satu pendedahan. Mengapa sebab Zafrul meninggalkan UMNO? Ini sebab yang disebut-sebut. Ada dua sebab utama kenapa Zafrul meninggalkan UMNO. Itulah yang menjadi buah mulut di netizen pada waktu ini. Sebelum itu saya ucapkan terima kasih kepada semua netizen, semua penonton channel ini yang setia bersama saya, yang setia menonton channel ini, dan lebih penting daripada itu yang sudah menyokong bisnes terkini saya, yaitu Business for Life.
Ramai orang yang sudah berminat dengan produk ini. Saya tunjukkan kepada Anda, produk ini adalah produk Transfactor for Life yang mana dia bukan obat, dia adalah molekul imun yang membantu imun tubuh badan kita menjadi kuat dan menjadi pintar semula. Secara ringkasnya, kita sakit bukan karena sekadar tak exercise, bukan karena kita dah tua atau mungkin makanan, tetapi faktor utama kita sakit kerana kurang daya imun badan kita, lemahnya daya imun tubuh badan kita, ataupun imun tubuh badan kita itu terlampau bodoh sehingga menyerang badan kita sendiri. Jadi, Transfactor ataupun produk ini, terapi imun ini, membantu menguatkan semula. Bukan sekadar membantu, tetapi menguatkan semula imun kita sehingga lebih daripada 200%. Dia memberikan imun kita bijak dan melawan penyakit dari dalam. Kita akan sembuh apabila imun badan kita kuat. Kita sembuh bukan karena sekadar makan obat. Obat itu sebenarnya tidaklah terlalu elok kalau banyak terlampau bergantung. Kita sembuh apabila imun badan kita kuat. Jadi siapa yang berminat boleh membeli produk ini. Saya sebenarnya nak kongsi dengan kamu sedikit lah. Dulu saya ada masalah kolesterol. Nampak nih, dia bertarik 7 hari bulan 4 2025. Baru saja. Saya ada masalah kolesterol yang tinggi 280. Tapi lepas saya makan Transfactor ini, masalah kolesterol saya selesai. Jadi siapa mau beli, tengok nombor ini, kamu boleh dapatkannya melalui saya atau bertanya secara personal pun boleh. Apa saja penyakit bolehlah, kencing manis, tinggi darah, gout, cancer, apalagi ya, gatal-gatal kulit, semua lah bah. Kau tanya sajalah kalau mau. Oke, kita cerita politik dulu. Menurut pemimpin ini, ada 2 sebab Tengku Zafrul meninggalkan UMNO. Tengku Zafrul meninggalkan UMNO, kata beliau, selepas diberi layanan kelas pertama. Wah, ini. Kalau hotel kelas pertama tuh 5 bintang. Kalau politik itu kelas pertama tuh entahlah berapa bintang. Saya pun tak paham sangatlah apa sebenarnya layanan kelas pertama ini, apa jenisnya layanan kelas pertama ini, dan siapa yang beri layanan kelas pertama. Layakkah Tengku Zafrul menerima kelas pertama? Itu. Tapi secara pribadi, pandangan pribadi saya rasa Tengku Zafrul memang seorang menteri yang berkelayakan. Beliau mempunyai gaya kepimpinan, kuat kerja. Beliau ini dari latar belakang korporat. Jadi cara kerjanya pun sangat hebat. Jauh lebih baik daripada ahli politik yang lain. Saya tak nak sebutlah siapa ahli politik yang dimaksudkan itu. Tapi banyak ahli politik nih sebenarnya kuat temberang sajalah. Entahlah kamu setuju dengan saya atau tidak, tapi pada pendapat saya ada ahli politik nih kuat temberang saja. Temberang sajalah, cerita politik dia saja nomor 1. Janji sini sana nomor 1. Tapi sekali ceritanya tentang cerita tentang bekerja, nomor boncet lah di situ. Tiada kerja apapun dia boleh buat. Tengku Zafrul lebih baik daripada ahli politik yang temberang. Tengku Zafrul ialah teknokrat ataupun ahli korporat yang bekerja keras. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Saiful Zahazizi Zainul Abidin berkata, sebagai Menteri atas Kota UMNO, Tengku Zafrul wajar letak jawatan dalam kerajaan sekiranya masih ada integriti. Seorang pemimpin UMNO menyifatkan tindakan Menteri Pelaburan Perdagangan dan Industri Tengku Zafrul Aziz keluar UMNO kerana ingin menyertai PKR sebagai suatu bentuk pengkhianatan kepada parti. Ketua Penerangan UMNO Kedah, Saiful Hazizi Zainul Abidin berkata, sebagai seorang menteri dalam kerajaan atas Kota UMNO, Zafrul wajar meletak jawatan daripada kabinet sekiranya masih memiliki integriti. Menurutnya, tindakan Zafrul tidak boleh diterima sama sekali selepas diberi layanan kelas pertama, termasuk dilantik menteri penuh dari Kota UMNO. Kata beliau bukan sahaja gagal mempertahankan maruah parti, malah dengan selamba menikam belakang jentera yang selama ini menyokongnya. Ini bukan silap langkah,
Ini pengkhianatan berdarah dingin, katanya dalam kenyataan mengulas tindakan Zafrul keluar UMNO dan berhasrat menyertai PKR. Terdahulu, Zafrul berkata surat pelantikan jawatan atau keahlian UMNO serta jawatan ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO dan Kota Raja telah dihantar ke pucuk pimpinan parti. Berkenan hasrat menyertai PKR, Zafrul memaklumkan niat itu telah dinyatakan kepada Presiden Anwar Ibrahim dan Setiausaha Agung Fuzia Saleh. Mengulas lanjut, Saiful berharap PKR tidak menerima permohonan keahlian Zafrul yang menurutnya jika diterima ia menjadi satu duluan yang merosakkan semangat setia kawan dalam kerajaan perpaduan. Menurutnya tindakan tidak bermarwah itu hanya akan membuka pintu kepada budaya politik tidak sehat dan menggugat kepercayaan yang sedang dibina antara parti gabungan dalam kerajaan. UMNO Kedah menolak budaya lompat parti sesama rakan gabungan. Ini bukan politik matang, ini politik luar tabii merosakkan, katanya lagi. Untuk UMNO bukan tempat persinggahan, UMNO bukan alat dijadikan batu loncatan, dan bagi mereka yang mengkhianati, tiada ruang untuk dimuliakan semula dalam sejarah perjuangan parti ini, kata beliau. Zafrul bersama UMNO sejak 1997 pernah berkhidmat sebagai Bendahari Barisan Nasional Selangor. Beliau pernah menjadi Menteri Keuangan di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin dan Ismail Sabri Yaakob. Zafrul bertanding di Parlimen Kuala Selangor pada PRU 15 namun tewas. Walaupun tewas, beliau dilantik ke Kabinet Kerajaan Perpaduan pimpinan Anwar Ibrahim. Sekian untuk kali ini, jangan lupa tinggalkan komen Anda.